Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kalau yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman mereka. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey, terima kasih. Nur Hayati Ramli, selamat petang. Apa khabar? So, kita akan discuss pasal petang ni, kita nak tahu pasal cek air kencing lah, cek air kencing. Sebab saya rasa belum pernah sentuh pasal cek air kencing ni. Selalunya kalau anda datang untuk buat pemeriksaan darah ataupun buat pemeriksaan fizikal, tak kira lah sebab nak masuk kerja ke, nak masuk sekolah ke, nak sambung belajar di universiti, dia orang akan suruh buat pemeriksaan fizikal badan semua dan juga pemeriksaan air kencing. Selalunya yang hari ni kita nak cerita pemeriksaan air kencing yang standard, iaitu urine FEME, urine FEME, iaitu full examination and microscopic examination. Dia tengok dari luaran, lepas tu dia tengok apa yang ada dalam tu dan dia tengok bawah mikroskop. Ini adalah test yang kita buat untuk cek you punya air kencing. Hari ni saya tak cerita pasal test air kencing untuk cek dadah. Yang ini saya tak cerita. Yang itu adalah satu test yang lain, berbeza. Yang ini untuk general medical lah, general medical. Dan kalau minum kopi tongkat ali, bau kuat betul kencing. Yes, kalau kita minum kopi selalunya memang air kencing tu boleh jadi kuat bau dia. Bau daripada dia punya kafein lah, kafein. Okey. Saya nak share screen sekejap Okey. Jadi macam mana nak cek, macam mana nak ambil air kencing, Pertama, selalunya doktor akan bagi botol begini. Bila anda pergi ke mana-mana klinik ataupun pergi ke hospital, dia akan bagi botol begini untuk anda kencing di dalam tu. Kita suggest untuk you ambil midstream urine ataupun air kencing yang separuh jalan. Maksudnya, you kencing dulu sikit, dah habis keluar lebih kurang beberapa saat tu, lepas tu baru tadah air kencing. Kalau wanita, kita suggest untuk you bersihkan dulu kawasan kemaluan tu, kencing sikit, bila dah separuh jalan tu baru collect. Sebab apa kita nak midstream urine? Sebab selalunya air kencing yang awal-awal tu, especially pada wanita, kita air kencing tu bercampur dengan discharge yang ada pada kawasan kemaluan. So itu akan mengganggu keputusan air kencing lah. Erindana, selamat petang. Okay? Jadi itu cara dia nak ambil air kencing. Kalau anda dah sunat senang, tapi kalau anda belum sunat pun kita suggest untuk you tarik kulit ke belakang, you pergi kulup untuk check collect air kencing. Kencing separuh jalan baru collect. Itu cara yang paling bagus untuk kita pastikan yang air kencing tu tidak contaminated lah. Okay? Jadi bila kita dah check air kencing tu, apabila anda hantar pergi ke makmal, dia orang akan buat beginilah. Ini adalah teknik yang dia orang buat lah. Teknik yang dia orang buat. Share, mana dia? Share screen. Okey, share screen. Ini. Bila kita collect anda punya air kencing, dia akan di makmal collect a fresh urine sample in a clean dry container and label. Selalunya di container ni kan dia akan ada tempat label saya remove. Kita kena labelkan dia punya nama, tarikh yang diambil, pukul berapa, nombor IC, sebab kita tak nak you punya sampel ni tertukar dengan orang lain. So memang itu yang penting. Kita tengok, lepas tu kita akan tengok secara luaran dia punya presentation air kencing tu. Okey. Lepas tu makmal akan pembantu makmal ataupun technician tu dia akan deep strip into the urine and remove excess urine. Leave the strip to stand for 1 to 2 minutes in room temperature. Okey. Dia akan bandingkan 3A ni, read the change of color for each pad by comparing it with the color chart manually using naked eyes. Dia akan di dekat strip tu, urine strip tu dia ada color coding lah, dia ada color coding. Saya akan share tu color coding dia. Color coding tu dia akan detect beberapa bahan kimia yang ada dalam air kencing, yang mana kita boleh tahu sekiranya bahan kimia tu ada di dalam air kencing, maka kita suspect you ada masalah yang sedemikian. Begitulah.
Sekejap saya double check. Mana saya punya ni tadi tu? Hilang sudah. Ini ke? Ni. Okey. So, ini adalah cara yang diorang buat lah. Cara diorang buat. Lepas tu, mula-mula diorang tengok secara mata kasar. Lepas tu, dia akan masukkan dalam mesin untuk read the test strip automatically using automated agent strip reader. So, dia ada mesin juga yang kita masukkan. Bila dah masuk tu, dia akan keluar dia punya result lah. Ini yang dibuat di makmal. Kalau selalunya di klinik sahaja, diorang tak hantar makmal, diorang hanya gunakan strip sahaja. Tapi kalau di makmal, diorang akan ada quantitative measure. Yang ini kualitatif, yang ini kuantitatif lah. Untuk tengok apa yang ada di dalam air kencing you, apa yang ada dalam kencing you. Okey. Jadi apakah yang ada di dalam air kencing? Apa yang ada dalam air kencing? Apa yang kita test dalam air kencing? Inilah dia. Sekejap saya share. Stop screen dulu, share yang ini. Ni. Okey. Jadi ini adalah test-test yang ada di dalam air kencing. Test di dalam air kencing. Yang nombor 1 yang atas sekali LEU tu ialah leukosit. Leukosit ni ialah kalau sekiranya dalam air kencing tu kita ada nampak leukosit ataupun darah putih, sel-sel darah putih di dalam air kencing. Kalau warna strip tu begini dikata negatif lah, tak ada. Tapi bila dia ada jangkitan kencing, jangkitan kuman pada air kencing yang teruk, dia akan tukar jadi warna purple, large, maksudnya 3+. Jadi bila ada leukosit U berubah, ada darah putih di dalam air kencing, maksudnya kemungkinan ada urinary tract infection, ada UTI ataupun jangkitan kuman pada air kencing. Mungkin juga you ada nanah dalam air kencing. Mungkin you ada STD ataupun sexual transmitted disease pun ada nanah dalam air kencing tu kita boleh nampak. Yang ketiga, kita juga boleh tahu mungkin you ada kidney stone, ada batu karang dalam pundi kencing mungkin, dalam salur kencing mungkin, dalam ureter mungkin, ataupun di dalam kidney you, di dalam buah pinggang you. Ataupun yang keempat ada acute inflammation renal calculus. Mungkin ada inflamasi di dalam you punya buah pinggang tu, ada batu karang yang menyebabkan yang dia inflame, yang dia ada bengkak di dalam tu. So ini kita boleh nampak yang nombor 1 leukosit lah, sel darah putih. Yang kedua adalah nitrit. Nitrit selalunya kita test untuk apa? Kita akan jumpa nitrit sekiranya ada jangkitan kuman pada air kencing. Bila ada jangkitan kuman pada air kencing, dia akan tukar jadi warna pink. Kalau tiada, dia negatif lah. Urobilinogen, URO nya urobilinogen. Urobilinogen adalah satu bahan kimia yang dikeluarkan ke dalam air kencing. Yang normal lah, untuk mereka yang normal memang ada urobilinogen. Cuma sekiranya dia meningkat makin banyak, kan, dia punya level dia tinggi, ada kemungkinan you ada masalah pada hati, ada liver disease. Contohnya macam you ada cirrhosis, liver cirrhosis, ataupun ada hati tu telah mengecut akibat daripada penggunaan alkohol yang berpanjangan, ataupun you pernah kena ada hepatitis B ataupun C, kena ada liver cirrhosis, ataupun hepatocellular carcinoma, ada kanser. So dia menyebabkan kita boleh ada urobilinogen yang berlebihan di dalam air kencing, di dalam air kencing. So itu yang urobilinogen. Dan juga yang kedua, mungkin ada hemolytic anemia ataupun anemia yang disebabkan oleh pemecahan sel darah merah yang tidak normal. Itu akan jumpa urobilinogen di dalam air kencing. Okey? Ada soalan. Bilakah bacaan kandungan air kencing yang paling tepat dia ambil? Okey, sebenarnya bila-bila pun boleh. Sebenarnya bila-bila pun boleh untuk ambil air kencing, tak jadi masalah. Yang ini untuk test urine FEME, untuk test air kencing ni bila-bila pun boleh. Cuma kalau katakan you nak ambil untuk test air kencing untuk pregnant, selalunya waktu pagi. Kalau test untuk air kencing untuk OPK, selalunya waktu petang. Macam itulah. Okay, Hafizah selamat petang, Latifah selamat petang, Let's Go selamat petang. Okay, next apa lagi? Protein, PRO. PRO ni protein. Okay, untuk manusia yang normal, yang tak ada penyakit, by right dalam air kencing dia tak ada protein, kosong protein di dalam, negatif lah maksud dia.
Sekiranya ada protein di dalam air kencing, ada kemungkinan kita punya buah pinggang, ginjal kita dah bocor. Ginjal kita dah ada, dia tak boleh nak filter dah. Bila tak boleh nak filter, so protein terlepas ke dalam air kencing. Protein terlepas dalam air kencing lalu menyebabkan kita boleh detect protein di dalam air kencing. Mereka yang dehydrated pun boleh ada protein dalam air kencing. Mereka yang ada extreme exercise, mereka yang lari ultra kan pun boleh dapat protein di dalam air kencing. Mereka yang ada demam pun boleh dapat protein dalam air kencing. Mereka yang ada penyakit buah pinggang boleh ada protein dalam air kencing. Mereka yang ada kencing manis yang menyebabkan buah pinggang dia rosak pun boleh ada protein dalam air kencing. Mereka yang ada nephrotic syndrome pun boleh ada protein di dalam air kencing. So itu adalah test yang kita boleh nampak daripada air kencing. Yang seterusnya adalah pH. pH ni adalah dia punya keasidan, acidity of the urine. Okay. Lagi dia berasid, maksudnya kita takut dia ada kidney stone, mungkin juga dia ada metabolic acidosis ataupun dia ada renal tubular acidosis. Yang ni masalah pada buah pinggang lah. Buah pinggang dia tak boleh nak balance dia punya pH. pH dia di dalam darah dia. So dia punya pH dalam air kencing dia akan terendah lah, lebih kurang daripada 5. Okay. Jadi ini adalah pH. Next ialah blood. Blood maksudnya darah lah. Sepatutnya dalam air kencing kita tak ada darah, negatif. Tapi kalau katakan ada non-hemolyzed, boleh nampak beginilah bintik-bintik. Tapi kalau hemolyzed, dia jadi begini. Warna dia sekata kalau hemolyzed. Tapi kalau tak hemolyzed, selalunya dia akan bintik-bintik begini. Kalau non-hemolyzed selalunya di lebih bawah. Kalau hemolyzed selalunya lebih atas gitu pada tract air kencing kita. So kalau kita tengok blood in the urine, sekiranya mereka yang ada hematuria maksudnya mungkin disebabkan oleh nephritis ataupun inflamasi pada buah pinggang. Buah pinggang dia ada inflammation, yes, dia boleh dapat darah di dalam air kencing. Ataupun trauma. Trauma maksudnya mungkin dia ada accident, jatuh ataupun jatuh motor, basikal yang mana dia punya buah pinggang dia cedera. So boleh dapat air kencing dia ada darah. Dan selalunya kalau katakan wanita yang ada period, wanita yang sedang period, ambil cek air kencing, kemungkinan kita boleh nampak darah di dalam air kencing. So nak kena hati-hati wanita, kalau anda sedang period, kita selalunya takkan suggest untuk you test air kencing pada waktu tu, sebab memang confirm ada darah di dalam air kencing. So nak kena hati-hatilah, kena bagi tahu. Kalau katakan ada infection, the UTI pun boleh menyebabkan darah di dalam air kencing. Okay. Next, SG ialah specific gravity. Specific gravity dia daripada 1.005, 1.01 sampai 1.030. Specific gravity ni penting untuk check apa? Sekejap saya double check mana sekiranya ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus ni ialah jenis diabetes yang menyebabkan you banyak kencing. Kalau ada you on diuretic medicine, makan ubat untuk kencing. So ini akan mengubah dia punya specific gravity lah. Mereka yang dehydrated ataupun diarrhea pun dia punya specific gravity dia berubah. Okay. Next ialah ketone. Ketone ialah satu bahan kimia yang dihasilkan pada mereka yang contoh mereka yang ambil karbohidrat yang rendah ataupun dia terlampau banyak muntah ataupun banyak diarrhea. Maksudnya dia kering dalam badan dia lah. Dia kering dalam badan dia. Bila dia punya badan kering, dehydrated kan, orang yang selalunya kita boleh nampak ketone dalam air kencing ni pada orang yang berpuasa. Kan berpuasa memang kita boleh nampak ada ketone ketone bodies dalam air kencing. Kita panggil ketonuria. Ataupun mereka yang ada diabetic ketoacidosis. Yang ini mereka yang ada kencing manis tapi dia tidak kontrol dia punya kencing manis dia. So dia boleh dapat diabetic ketoacidosis. Okey. Pun boleh nampak ketone di dalam air kencing.
dan juga prolong fasting lah. Dan ada juga beberapa jenis ubat-ubatan yang doktor bagi yang boleh menyebabkan ketone lah. Ada ketone dalam air kencing. Ada soalan. Hafiza Amin, apa kaitan kehadiran protein yang menyumbangkan peningkatan tekanan darah? Yang ni bagus, soalan bagus ni. Apabila tekanan darah kita tinggi, terlampau tinggi, dia akan menyebabkan pressure ataupun tekanan kepada kita punya buah pinggang. Bila tekanan darah tu terlampau tinggi dalam seseorang yang mempunyai tekanan darah tinggi, tekanan darah yang tinggi tu menyebabkan tekanan juga pada dia punya buah pinggang. Apabila buah pinggang dia tertekan, dia stres lah, dia stres. So dia punya fungsi filtration mechanism pada buah pinggang dia tu terganggu. Maka bila dia punya filtration mechanism terganggu, dia boleh jadi bocor. Bila bocor, protein akan keluar daripada salur darah masuk ke dalam air kencing. Itulah mereka yang ada darah tinggi, kalau kita tengok ada protein dalam air kencing dia, mungkin dia punya tekanan darah yang terlampau tinggi menyebabkan tekanan pada dia punya buah pinggang, lalu menyebabkan dia jadi bocor dan protein terlepas ke dalam air kencing. Mana yang disebut untuk air kencing atau darah untuk membuat sel? Okey, Anili Juin, soalan yang sangat bagus. Air kencing dia ada fungsi dia sendiri, kita boleh cek secara general. Ada fungsi test air kencing tu. Yang saya sebut ni, itu adalah dia punya test dia. Darah ada fungsi dia untuk test darah, sebab untuk mengetahui level kesihatan yang sebagusnya ialah kita cek kedua-duanya sekali. Sebab tu dalam pakej pemeriksaan kesihatan darah, selalunya doktor akan suruh ambil air kencing juga sekali. Sebab kita nak tengok dari darah kita jumpa sekian punya masalah. Dalam air kencing kita akan jumpa sekian punya masalah. So dua-dua tu adalah sama penting. Cuma kalau katakan saya kata untuk mengetahui level kesihatan darah ni, kita boleh jumpa lebih banyak masalah berbanding air kencing. Ni Cheryl tak petang. Doktor, normal ada sel darah putih dalam urin? Tak normal. Sel darah putih sepatutnya tak ada dalam urin. Dalam urin sepatutnya clear. Urin sebenarnya adalah kita cakap sterile. Sterile ni maksudnya tak ada dia tak ada organism. So kalau katakan ada darah putih, ada kemungkinan ada jangkitan pada air kencing. Okay, next. Dah habis kah? Ketone, bilirubin. Last kali, second last. Bilirubin. Bilirubin ialah satu bahan kimia yang dihasilkan apabila kita mengalami masalah hati. Ada hepatitis, jangkitan pada liver hati. Liver disease, hepatitis, dan ada jaundice. Jaundice ni maksudnya kuning, mata yang kuning. Penyakit kuning, sakit kuning disebabkan oleh hati dia terganggu, terjejas akibat jangkitan kuman. Ataupun mungkin juga dia ambil ubat-ubatan. Ada beberapa jenis ubat-ubatan yang diberi oleh doktor yang mana boleh menyebabkan bilirubin ni tinggi di dalam air kencing. Dan yang last kali, dan sebenarnya inilah yang paling common yang kita cek untuk air kencing dalam setting klinik lah, ialah glukos. Glukos ialah gula dalam air kencing. Sepatutnya gula tak sepatutnya ada di dalam air kencing. Kalau ada gula di dalam air kencing, hampir 100% you mungkin ada kencing manis. You mungkin ada kencing manis yang tidak didiagnose. Kencing manis yang tidak didiagnose dah lama, 5 tahun begitu, pergi cek air kencing dia ada gula. Itu menunjukkan bahawa ada kemungkinan you dah ada kencing manis yang bermula 5 tahun yang sebelum tu. Bila dah ada air kencing, dah ada air gula di dalam air kencing, mungkin kencing manis yang you ada tu start 5 tahun yang lepas. Begitu. Okay. Jadi kalau negatif dia warna hijau begini, tapi kalau dia banyak sampai 2 or more, dia boleh tukar warna coklat begini. So ini yang antara yang kita test dalam air kencing yang kita boleh tahu. Ini adalah tanda-tanda dia. Okay. So bila nak buat, sebenarnya kita selalunya akan suruh buat test air kencing ni bila you datang untuk buat. Saya tak tunjuk. Saya tunjuk ni yang last kali, yang last tu. Ni nah. Glukos. Glukos adalah satu test yang sangat common, yang sangat senang. Selalunya kalau anda pergi ke klinik, yang test strip yang paling mudah yang kita boleh test waktu on the spot ialah glukos dengan protein.
Glukos ialah glukos ialah gula dalam air kencing, yang kedua adalah protein dalam air kencing. Kenapa dua ni sangat penting? Sebab ini dua yang sangat common pada setting klinik, sebab mereka yang ada kencing manis akan ada kedua-duanya ni kalau dia punya kencing manis tidak dikawal dengan bagus. So, kalau katakan bila masa nak buat test, bila-bila pun boleh. Bila datang ke klinik, memang selalunya kita akan buat. Kalau sekiranya anda datang untuk buat pemeriksaan, nak masuk kerja ke, nak masuk sekolah ke, nak masuk universiti ke, so ini adalah test yang kita buat. Saya kalau perasan kan, untuk urine FME ni kita tak sentuh pasal air kencing untuk dadah, sebab itu dah masuk cerita lain, dah masuk dadah. Okey. Untuk pemeriksaan yang general medical check up, ini adalah test yang kita buat. Kalau katakan anda punya bakal majikan minta untuk buat pemeriksaan air kencing untuk dadah, contohnya untuk amfetamin, contohnya untuk cannabis kan, cannabinoid semua tu, itu kita akan buat test yang lain berbeza. Okey. Okey. Kalau ambil darah untuk perlu puasa ke? Tak perlu puasa. Ambil darah hepatitis B tak perlu puasa, sebab ini adalah serum. Serum hepatitis B, kita tak perlu puasa. Okey. Boleh nampak kan? Boleh faham kan? So, kalau katakan anda nak buat pemeriksaan, boleh pergi ke mana-mana klinik yang berdekatan untuk cek. Kalau katakan you perasan bila you kencing, air kencing you keruh. Selalunya air kencing ni dia berwarna jernih, kuning jernih, clear yellow. Clear yellow adalah normal, tapi kalau air kencing you keruh ni maksudnya macam ialah tidak jernih lah, keruh, ataupun dia berbuih. Ataupun tiba tukar warna merah, ada darah kemungkinan. So ini adalah waktunya yang anda sepatutnya cek dengan doktor di klinik, supaya kita boleh tahu. Waalaikumsalam Pradip. Supaya kita boleh tahu apakah penyebab air kencing tu bertukar warna ataupun berbuih. Kalau dia berbuih tu selalunya dia ada banyak protein ataupun dia ada darah. So itu adalah tanda-tanda luaran lah yang kita boleh tahu, yang mana kita boleh confirmkan bila kita pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan. Okey, terima kasih. Hopefully anda belajar sesuatu daripada kita punya sesi petang ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa tag kawan-kawan. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok petang dalam topik yang berbeza. Sampai sini sahaja. Still, jaga SOP, kita masih belum menang. Hafizah Amin cakap pale yellow, amber color. Terima kasih. Itu adalah dia punya istilah perubatan atau medical punya istilah lah yang kita selalu sebut. Tapi selalunya kadang saya pun tak tengok air kencing patient sendiri, sebab patient selalunya bila hantar air kencing kita akan terus hantar pergi makmal. So diorang yang akan tengok di makmal. Okey. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang.